السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita untuk kita sama-sama mengikuti pengajian kita kuliah maghrib secara online. Dan malam ini insya-Allah kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini pengertian sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji atau tidak. Juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhrad dabbi la dakhaltumuh." Riwayat Muslim. Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah, yang ini perjalanan-perjalanan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki lubang dab, yang ini serupa binatang biawak pandang pasir, nescaya kamu memasukinya juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Riwayatul Bukhari wa Muslim. Barang siapa menjalani suatu sunnah, yakni perjalanan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengerjakannya sehingga hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan suatu sunnah, yakni perjalanan yang jahat, yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan dengannya sehingga hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahawa menurut hadis tersebut, perkataan sunnah itu diertikan dengan perjalanan, sama ada baik ataupun yang jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa. Jadi yang pertama sekali ini pengertian sunnah menurut bahasa. Seperti mana yang telah saya beritahu banyak kali sebelum ni, bila kita ingin mempelajari ilmu, maka kita hendaklah mengetahui bahawa setiap lafaz perkataan itu dilihat dari sudut bahasa, dilihat dari sudut istilah, dan dilihat dari sudut uruf, yakni kebiasaan. Jadi dilihat dari tiga sudut.
Dan setiapnya terpecah juga kepada hakikat dan majas. Maksudnya hakikat yang sebenarnya, majas kiasan. Maknanya ada bahasa yang sebenarnya, bahasa hakikat bahasa, dan majas atau kiasan bahasa. Ada juga hakikat istilah, kiasan istilah. Ada hakikat uraf atau kebiasaan, dan ada juga kiasan kebiasaan atau uraf. So dari segi bahasa, sunnah itu daripada perkataan sanna. Sanna ya sunnu sunnatan. Maksudnya cara ataupun jalan ataupun metod ataupun apa lagi yang semakna dengannya lah. Cara, jalan, metod itu maknanya sunnah. So Nabi kata di sini kan, kamu akan ikut sunanaman qablakum. Sunan ini jamak bagi sunnah, plural bagi sunnah. Bahasa Arab dia ada mufrad, tasniah, jamak. Plural, dual dengan single, dual dan plural. Plural ni banyak lah, tiga. Kalau bahasa Inggeris dua ke atas, bahasa Arab dia tiga ke atas. Dia dua, dia ada asing. Jadi sunnatun satu, sunnatani dua, sunanun. Jadi sunanun ini dia banyak. Maknanya plural bagi sunnah, jamak bagi sunnah. Cara-cara lah, kalau orang Melayu cara-cara, jalan-jalan. So Nabi kata dalam hadis ni, kamu pasti akan mengikut cara-cara ataupun jalan-jalan man qablakum, orang yang sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, ataupun sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau orang sebelum kamu ini masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut juga. Bayangkanlah dia punya ikut sunnah ataupun ikut cara, ikut jalan umat terdahulu, sehingga umat terdahulu masuk dalam lubang biawak pun dia ikut juga. Hadis ni tak habis sampai situ saja. Hadis ni ada sambungan je, iaitu sahabat tanya, adakah yang dimaksudkan orang sebelum kami itu ialah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya Nabi kata, umat ini, kita lah, umat aku nanti akan ikut Yahudi dan Nasrani. Apa Yahudi suruh buat, dia ikut. Yahudi kata jangan salam, buat macam ni je, dia ikut. Yahudi kata semayang 1 meter, dia ikut. Semua dia ikut. Contoh lah, contoh. Nanti kan ada tak puas hati pula. Jadi semua apa yang Yahudi arahkan, besok Yahudi kata semua wajib vaksin, kita pun ikut. Lepas tu dalam vaksin tu macam-macam benda ada, kita pun mati. Sebab lah, sebab. Tak, ini contoh ya. Konspirasi teori. Hadis yang kedua, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang buat sunnah yang baik, cara yang baik, jalan yang baik, satu perkara yang baik lah. Jadi maka baginya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dia kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang buat satu sunnah yang baik, satu cara yang baik, satu jalan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang ikut jalan dia, cara dia. Orang yang ikut jalan dia, cara dia, maka dia pun dapat pahala. Kemudian Nabi kata lagi, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa buat satu cara yang tak baik, dia buat satu cara yang tak baik, maknanya sunnah yang tak baik. Maka sunnah ini secara bahasa ada yang baik, ada yang tak baik. Sebab makna sunnah dari segi bahasa ialah cara atau jalan. So ada cara dan jalan yang baik, ada juga cara dan jalan yang tak baik. Itu sunnah secara bahasa. So siapa buat sunnah yang tak baik, cara yang tak baik, jalan yang tak baik, maka dia dapat dosa, dan dosa orang yang ikut cara yang tak baik tersebut sampai hari kiamat. Selagi ada orang buat cara tu yang baik ke atau yang buruk, orang yang memulakan cara itu pasti akan dapat balasannya baik atau buruk lah. Dan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan hadis inilah yang mentakhsiskan, mengkhususkan
hadis kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan hadis ini telah mengkhususkan hadis setiap bid'ah itu adalah sesat. So bermakna bukan semua bid'ah itu sesat. Maknanya kalaulah bid'ah itu sunnah yang baik, cara yang baik secara bahasa lah, secara bahasa. Kalau bid'ah itu adalah cara yang baik, maka dia baik. Kalau cara bid'ah itu cara yang tak baik, maka dia berdosa. Ini kata Imam Nawawi. Sunnah hadis ini telah mengkhususkan hadis setiap bid'ah itu sesat. Sebab apa? Bila Nabi kata siapa buat satu jalan yang baik, cara yang baik, bermakna cara Nabi tak cukup ke? Sunnah Nabi atau cara Nabi, jalan Nabi tak cukup ke? Tak sempurna ke? Maknanya bukan tak cukup, tak sempurna, maka akan ada cara-cara yang sesuai dengan zaman tersebut. Para ulama lah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau ulama menganjurkan suatu sunnah, suatu perkara, satu jalan yang baik, maka kita boleh ikut. Sebab apa? Nabi kata di sini, siapa saja yang membuat cara yang baik, sunnah yang baik. Kalaulah sunnah Nabi itu sudah cukup, sudah sempurna, kenapa Nabi kata pada hadis ini, siapa buat sunnah yang baik? Kan? Maknanya siapa buat sunnah yang baik, maknanya sunnah itu belum dibuat oleh Nabi. Kalau sunnah yang dia buat itu adalah sunnah Nabi, maka Nabi tak akan kata siapa buat sunnah yang baik. Nabi akan kata siapa ikut sunnahku. Ada hadis kan kata waman ahya sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku akan bersama denganku dalam syurga. Man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rosaknya umatku, kana lahu mi'atu syahid. Baginya ajru mi'atu syahid, pahala 100 syahid. Itu hadis yang menunjukkan Nabi suruh kita ikut sunnah Nabi. Tetapi hadis ini bukanlah maksudnya suruh kita ikut sunnah Nabi. Hadis ini mengatakan siapa yang buat sunnah yang baru, sunnah yang baik, jalan yang baru, jalan yang baik, yang tidak menyalahi syariat, yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dapat pahala. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata ulama, kata-kata Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Nak terima tak mau terima tu terpulanglah. So kalau orang yang menerima, berarti kau menolak Imam Nawawi. Lepas tu kau kata orang tak faham cakap yang kalam Imam Nawawi. Kau yang tak faham ke? Siapa yang tak faham? Okey, itu selesai sunnah secara bahasa. So yang baik pun kita boleh kata sunnah, yang buruk pun kita boleh sunnah dari segi bahasa. Sunnah menurut istilah ahli hadis. Ini sunnah menurut istilah ahlu hadis ataupun muhaddisin. Iaitu ialah segala yang dipindahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang merupakan perkataan, perbuatan maupun yang merupakan takrir. Apa itu takrir? Takrir itu penetapan. Maknanya apa-apa perkara yang baru, yang baik ke? Perkara yang baru itu kalau tidak menyalahi syarak, tidak menyalahi Quran hadis. Maksudnya Quran hadis melarangnya. Melarangnya dia buat, itu salah lah. Tapi kalau Quran hadis tidak melarangnya, benda tu benda baru, Quran hadis tidak melarang, maka itu tak salah, itu baik. Itu baik. Bahkan sebenarnya Imam Nawawi mengatakan, Syekh Izzuddin Abdus Salam, Imam Izzuddin Abdus Salam telah membahagikan bid'ah itu kepada 5, iaitu bid'ah yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh dan yang haram. Jadi bid'ah tu perkara baru. Perkara baru kalaulah menyalahi syariat, maka kita kata haram. Itu perkara bid'ah yang buruk, yang sesat, yang dalalah. Tapi ada bid'ah sampai tahap bid'ah jadi wajib pula dah. Bid'ah yang wajib pun ada.
Bid'ah yang sunat pun ada, bid'ah yang harus pun ada, bid'ah yang makruh pun ada. Yang haramnya, yang sesatnya bid'ah yang haram. Bid'ah yang menyalahi syariat, perkara baru yang menyalahi syariat, yang bertentangan dengan Quran dan hadis, itulah perkara sunnah yang tak baik atau bid'ah yang dolalah. Okey. Jadi menurut muhaddisin sunnah ialah sama seperti hadis. 2 minggu lepas kan kita dah bahas pengertian hadis. Jadi sebenarnya perkataan hadis dan sunnah itu menurut muhaddisin sama, iaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi lah. Percakapan Nabi ataupun perbuatan Nabi yang diceritakan oleh sahabat. Kemudian takrir Nabi. Takrir itu ialah penetapan. Maksudnya sahabat buat, Nabi akui. Nabi diam atau Nabi iakan. Ataupun sampai berita kepada Nabi, ada sahabat buat begitu begini, Nabi diam atau Nabi iakan. Itu namanya takrir. Nabi tak buat, Nabi tak cakap. Tapi sahabat yang buat atau sahabat yang cerita, Nabi kata ya, okey. Nabi berkata benar, boleh. Atau Nabi diam je. Diam tanda boleh. Sebab Nabi adalah utusan Allah. Kalau benda tu salah, dia tak boleh diam. Kecuali kalau Nabi diam ataupun Nabi tidak mengingkari perkara-perkara yang bukan ada kaitan dengan syariat. Contohnya orang kafir kan. Orang kafir yang mengejek-ngejek Nabi, menghina Nabi, mencaci maki, mengatakan Allah tu ada anak dan sebagainya, Nabi diam misalnya. Nabi diam. Itu jangan dikatakan takrir Nabi ya. Itu lain lagi. Itu kalau Nabi dicaci, dimaki, dihina, mereka cakap, orang kafir cakap macam-macam kat Nabi, cakap tentang Allah macam-macam, Nabi diam. Itu bukan takrir. Ini takrir apa yang sahabat buat. Apa yang sahabat Nabi buat, satu perbuatan, satu percakapan, Nabi diam atau Nabi iakan, itu dipanggil takrir. Kalau orang kafir, orang Yahudi, orang munafik, kalau dia serang Nabi, dia ejek Nabi, dia cakap macam-macam tentang Allah, tentang Islam, Nabi diam, itu bukan takrir. Itu lain. Itu tak masuk dalam takrir, faham? Ada tak sunnah yang harus, makruh atau haram? Okey, kalaulah sunnah menurut usuliyun ada. Itu pasalnya kita kena terangkan dulu makna sunnah. Bila kita faham makna sunnah, maka barulah kita boleh kata ada tak sunnah yang harus, yang makruh atau yang haram. Baru kita boleh faham soalan tu. Nanti orang tanya, dah sunnah harus pula dah sunnah makruh pula dah sunnah haram pula dah. Ada dalam fiqh pun ada, dalam usul pun ada, tapi kita kena faham dulu makna sunnah tu dulu. Contohnya lah dalam fiqh ialah sunnah ialah, contohnya kan dalam sembahyang kita sunnah membaca doa iftitah, sunnah membaca surah, sunnah membaca doa dalam rukuk, dalam sujud dan sebagainya lah, benda-benda bacaan yang disunnahkan. Okey, tetapi pada ketika itu kita bangun subuh lambat. Kita bangun sembahyang subuh lambat. Sampai masa dah nak habis waktu. Maka ketika itu haram kita melakukan sunnah. Ketika itu haram kita melakukan sunnah. Sebab apa? Ketika itu masa dah nak habis, waktu solat dah nak habis. So kita kena buat yang rukun saja. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, rakaat kedua, seterusnya yang sama, lepas tu tahiyat, bagi salam. Walaupun hukum dia sunnah, tetapi kita buat pada ketika itu, hukum dia haram. Atau contohnya puasa sunat. Puasa sunat, kemudian orang itu puasa sunat, tapi dia pergi haji ketika 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah. Maka orang yang pergi haji tak disunatkan, makruh dia puasa, kecuali kalau dia kuat. Tapi bagi orang yang tak kuat, kalau dia puasa Arafah tu sunat. Tapi oleh kerana dia mengerjakan haji, dia kena wukuf di Arafah, kena berjalan misalnya, dia puasa makruh. Adalah, faham? Sunnah yang harus, maksudnya ada perkara-perkara yang disunahkan, kemudian
ketika itu tuntutan dia tidak lagi sunnah, tuntutan dia hanyalah harus. Ada. Faham? Bagaimana hukum akidah bagi orang yang sekejap kata Allah wujud tanpa tempat, sekejap kata Allah di atas langit? Mohon penjelasan. Ini buat akidah. Akidah minggu depan insya-Allah. Akidah minggu depan insya-Allah. Di sini bukan saya tak nak bahas. Kalau saya bahas panjang lebar jadinya. Minggu depan jangan ke mana-mana. Waktu yang sama, minggu depan insya-Allah kita akidah. Boleh kita bahas. Okey ya, ini mustalah hadis. Tak nak ini nanti kan kacau nanti. Panjang tu nak jawab tu. Tak maaf Bukan tak nak jawab, minggu depan jangan ke mana-mana. Online je pun. Ini kita selesaikan mustalah hadis apa ni? Hadis 40 masya-Allah. Sebelum Nabi dibangkitkan menjadi rasul maupun sesudahnya, kebanyakan ahli hadis menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadis. Sebelum Nabi dibangkitkan, contohnya Nabi dibelah dada. Peristiwa Nabi dibelah dada, itu namanya sunnah menurut muhaddisin. Kemudian Nabi setelah dibangkitkan jadi Nabi, Nabi berkahwin lebih daripada 4, Nabi kahwin 9, 11, itu pun sunnah menurut hadis. Nabi pergi Mi'raj, Isra' Mi'raj, sunnah. Maknanya sunnah itu dia menceritakan apa saja yang berkaitan dengan Nabi, itu namanya sunnah. Sama dengan makna hadis menurut muhaddisin. Ingat menurut muhaddisin, sunnah dan hadis sama, iaitu apa saja yang berkaitan dengan Nabi, percakapannya, perbuatannya, penetapannya, ahwalnya, keadaannya, itu semua dipanggil sunnah atau hadis menurut muhaddisin. Okey. Sunnah menurut pengertian dan istilah ahli usul ialah segala yang dipindahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun takrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Yang bersangkutan dengan hukum. Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya ini, laqad taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara yang tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Yang pertama contoh sunnah, yakni hadis perkataan ialah innamal a'malu binniyat. Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan sekalian ulama hadis, segala amal itu dengan niat. Yang kedua contoh sunnah hadis perbuatan pula ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, bersemayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Ini bukan sunnah, ini pun masa-masa sebenarnya contoh yang kedua ni masih lagi qaul Nabi. Dia tersilap ni. Dia tersilap. Bukan tersilap lah, kurang tepat. Pasal apa? Sepatutnya dia menceritakan perkataan sahabat. Dia menceritakan perkataan sahabat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla kaza wa kaza. Aku telah melihat Nabi semayang begini dan begitu. Itu baru perbuatan Nabi. Ini sallu kama ra'aitumuni usalli, masih lagi perkataan Nabi. Cuma Nabi kata semayanglah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Tapi masih lagi dalam kategori perkataan Nabi. Sebenarnya kalau yang dari segi perbuatan Nabi itu sahabat yang menceritakan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza wa kaza. Aku melihat Rasulullah berbuat begitu dan begini. Itu baru dipanggil hadis perbuatan. Ini dia kurang tepat lah. Minta maaf lah. Bukan nak kritik. Tapi yang lebih tepat itu ialah hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi, ialah kata-kata sahabat yang mengatakan aku melihat Rasulullah berbuat begitu dan begini. Yang ketiga contoh atau hadis atau sunnah takrir. Takrir ialah Nabi membenarkan apa yang diperbuat oleh seseorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya. B. Menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula. Takrir maksudnya Nabi mengiyakan ataupun diamlah. Maksudnya Nabi tidak menentang, tidak menyalahkan. Bahkan Nabi, ada tahap yang Nabi memuji
dan Nabi meredai lah. Contoh yang pertama ialah sebagaimana Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang asar di Bani Quraizah dan sabdanya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Patutnya panjang lagi hadis ni. La yusalliyannal asra, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Ini kisah dia panjang, saya ceritalah supaya bagi faham. Satu hari Nabi mengantar satu pasukan sahabat, pasukan kecil lah syariah, yang Nabi suruh pergi ke perkampungan Bani Quraizah, orang Yahudi punya perkampungan. Dan sebelum berangkat Nabi pesan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah seorang pun daripada kamu sembahyang melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Kemudian kumpulan tadi, rombongan tadi pun bergeraklah menuju ke perkampungan Bani Quraizah. Sampai tengah jalan waktu asar dah nak habis. Maka sebahagian daripada ahli rombongan tu kata, kita berhenti dulu, kita semayang asar. Pasal apa? Waktu asar dah nak habis ni. Kalau kita sampai di perkampungan Bani Quraizah dah masuk maghrib, maka kita terpaksa qada asar. Tak boleh kita sengaja menangguhkan semayang. Kita kena semayang asar di sini. Sebahagian lagi kata, kau tak dengar ke Nabi kata tadi? Nabi kata, jangan kamu solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Lepas tu dia jawab balik, maksud Nabi itu sebenarnya Nabi suruh kita pergi cepat-cepat sampai di sana sebelum maghrib dan semayang asar di sana. Tapi kita dah terlambat, maka kita kenalah semayang asar di sini. Kalau tak nanti sampai sana, habis waktu asar, kita kena qada asar. Qada semayang berdosa. So apa jadi? Sebahagiannya semayang di tengah jalan, sebahagian lagi tak semayang. Kemudian bila tak semayang tu, bila sampai di Bani Quraizah masuk maghrib. Yang tak semayang tadi, mereka mengqadakkan solat asar mereka. Apabila peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah dengar cerita bahawa sebahagiannya sembahyang asar tengah jalan, sebelum waktu asar habis, sebelum maghrib, sebelum sampai perkampungan Bani Quraizah. Satu kelompok lagi sembahyang asar di kampungan Bani Quraizah, tapi selepas habis waktu asar, maksudnya qada lah waktu asar dalam waktu maghrib. So Nabi tidak membenarkan mana-mana dan tidak menyalahkan mana-mana. Nabi diam saja. So bermakna yang semayang tengah jalan pun betul, yang semayang di sana pun betul. Sebab Nabi dia kalaulah salah, mesti Nabi beritahu yang ni salah, yang ni yang betul. Nabi dia diam, namanya dua-dua betul. Sebab apa? Dua-dua berijtihad. Sunnah sugi Okey, dalam sunnah sugi ni dia ada dua. Satu, membersihkan gigi. Yang kedua, menggunakan alat yang namanya kayu sugi. Dari segi sunnah membersihkan gigi itu, pakai beru gigi, pakai apa sajalah yang boleh membersihkan gigi itu, pakai kain yang kasar ke, pakai apa saja, yang penting membersihkan gigi dan mulut. Maka itu sudah pun mencakupi kesunahan. Yang kedua, memakai alat. Okey, memakai alat ini ulama mengatakan yang paling afdal. Semuanya sunat, cuma yang paling afdal itu yang pertama kayu arak. Kayu arak itu kayu yang biasa kita tengok lah dalam sugi tu kan. Itu kayu arak. Ni dia. Ini namanya kayu arak. Kemudian yang kedua kayu zaitun, yang ketiga kayu-kayu yang lain, yang keempat berus gigi dan apa saja alat-alat yang boleh digunakan untuk membersihkan gigi, semuanya sunnah. Cuma yang paling afdalnya itu yang menyerupai apa yang Nabi pakai, iaitu kayu arak atau kayu pilu dia panggil, atau kayu pilu. Dari segi membersihkan gigi, semuanya sunnah terhasil kalau dia membersihkan gigi dia. Kalau dari segi alat dia, yang afdal adalah kayu tersebut. Kalau berus gigi pun dia juga dapat sunnah juga, cuma dia kurang afdal berbanding dengan kayu tersebut. Faham? Okey, itu contoh daripada semayang, mana penetapan Nabi lah, yang semayang di tengah jalan ataupun yang semayang
Di sana Nabi diam saja, maknanya menunjukkan Nabi menetapkan perkara itu. Nabi tak kata mana salah mana betul. Nabi diam bermakna dua-dua betul. Itu contoh takrir Nabi. Sebagian sahabat memahamkan perkataan itu sampai hakikatnya sebagian sahabat memahami perkataan itu menurut hakikat larangannya, lalu mentakhirkan sembahyang asar itu sampai selepas maghrib. Dan ada sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian. Mereka memahamilah. Tidak memahami demikian, mereka memahami bahawa yang dimaksudkan Nabi bercepat-cepat pergi ke Bani Quraizah, perkampungan Bani Quraizah. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang asar pada waktunya sebelum tiba ke Bani Quraizah. Seperti yang saya ceritakan tadilah. Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad. Maksudnya disebabkan oleh ijtihadnya berbezalah. Sampai kepada Nabi beritanya dan Nabi tinggal berdiam diri, tidak membantah apa-apa. So Nabi diam, dua-dua betul lah. Bukan maksudnya dua-dua betul itu maksudnya Nabi diam, maknanya kebolehan mereka untuk mengamalkan ijtihad itu. Ini saya tak nak bahas panjang dalam bab ni. Sebab ada satu perbahasan yang besar di sini. Bermakna adakah apabila seseorang mujtahid itu berijtihad, jadi hasil daripada ijtihad itu dua-dua betul. Jadi di sini ada pembahasan yang panjang di kalangan ulama usul. Sebenarnya yang dimaksudkan dua-dua betul itu bukanlah hasil ijtihad itu dua-dua betul. Sebab mustahil dua perkara boleh jadi berlawanan tapi betul. Mustahil. Dia mesti ada satu betul, satu salah. Tapi yang dimaksudkan dengan dua-dua betul ini ialah ijtihad mereka itu, mereka beramal dengan ijtihad mereka dua-dua betul. Tapi antara kedua-duanya, siapakah yang hasil ijtihadnya betul, maka itu nanti di akhirat yang tahu. Yang betul akan dapat tambah lagi satu pahala, yang salah tidak berdosa. Faham? Jadi ijtihad ni dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Iza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani." Jika seorang hakim itu berijtihad, jika dia betul ijtihad dia dapat dua pahala, iaitu satu pahala ijtihad, satu pahala keputusan atau hasil ijtihad yang betul. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang berijtihad tapi salah dalam ijtihad dia, maka dia dapat satu pahala. Dia yang tadi dapat dua pahala, yang ni dapat satu pahala. Maknanya tak dapat dosa. Dia dapat satu pahala tu kerana dia berijtihad. Tetapi dia tak berdosa kerana salah sebab dia berijtihad. Sebab ijtihad ini adalah suatu tuntutan dalam Islam. Jadi perkara tersebut tidak jelas apa maksud Nabi. Maka ulama berijtihad. Maka bila siapa di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan beritahu ijtihad siapa yang betul. So yang betul itu dah akan dapat dua pahala, yang tak betul tu dapat satu pahala. Bukan bermaksud saya kata tadi dua-dua betul tu maksudnya dua-dua hasil ijtihad tu dikatakan betul. Maksudnya mereka tu berijtihad dan masing-masing ikut ijtihad masing-masing, itulah yang betul. So kalau kita ikut mana-mana mazhab yang bertentangan, mazhab ni kata wajib, yang ni mazhab ni kata tak wajib, mazhab ni kata sunat, mazhab ni tak sunat, kita ikut mana-mana mazhab pun, maknanya kalau yang betul kita dapat pahala lah. Kalau tak betul kita tak salah, tak berdosa. Faham? Contoh yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Khalid bin Al-Walid pernah memakan dhab, yang ini serupa binatang biawak padang pasir lah. Kemudian dikemukakan orang kepada Nabi, Nabi sendiri enggan memakannya, maka bertanya sebagian sahabat, "Au yuhramu akluhu ya Rasulullah?" Faqala la, walakinna laysa fi ardin qaumi fa ajluni a'afuhu. Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Lalu ia bersabda, tidak, cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku, kerana itu aku tidak gemar kepadanya. Jadi ketika makan, Khalid Al-Walid makan dengan Nabi, kemudian dihidangkan daging dhab. Jadi ketika diberitahu oleh sahabat Nabi ataupun sahabiah Nabi kata daging tu daging dhab, Nabi tak jadi makan. Maka Khalid Walid kata, tak boleh makan ke ya Rasulullah? Haram ke? Rasulullah kata, tak haram. Kau nak makan-makan lah. Tapi aku tak selera nak makan daging dhab. So maknanya itu menunjukkan ketetapan Nabi. Takrir Nabi. Contoh takrir Nabi.
Selanjutnya pernah juga dinamakan sunnah itu suatu yang ditunjuki oleh dalil syarak, baik berdasarkan dalil Quran ataupun berdasarkan hadis, mahupun berdasarkan ijtihad para sahabat seperti mengumpulkan mashaf ataupun mushaf Quran dan menyuruh manusia membaca menurut suhuf suhuf Utsmani ataupun mushaf Utsmani lah, yang seperti membukukan ilmu, yakni menyusun dan mengarangnya. Jadi antara dibagi contoh-contoh sunnah yang dinukilkan daripada sahabat, iaitu seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Itu bid'ah tu sebenarnya. Itu kalau ikutkan dari segi bahasa, itu bid'ah, benda yang Nabi tak buat. Apa yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma ialah mengumpulkan Al-Quran di dalam sebuah mushaf, itu tidak dibuat oleh Nabi. Maka itu dikatakan bid'ah, tetapi itu menurut ulama bid'ah yang wajib. Itulah bid'ah yang wajib. Tapi dia dipanggil sunnah. Jadi sunnah secara man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, orang yang buat satu sunnah yang baik, cara yang baik. Ataupun mengarang kitab-kitab. Imam Nawawi mengarang hadis 40, Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Um, kitab fiqh, dan ulama-ulama lain lagi, Imam Bukhari mengarang kitab hadis, Imam Muslim mengarang kitab hadis. Semua ulama mengarang tafsir, hadis, akidah, fiqh, tasawuf, nahwu, sharaf, sirah, balaghah dan sebagainya. Itu semua satu bid'ah yang baru yang Nabi tak buat, tapi itu dihukumi sunnah. Kerana itu ada tuntutan daripada syarak. Tidak dilarang oleh syarak, bahkan dituntut oleh syarak. Walaupun Nabi tak buat bid'ah tu, tapi dihukumi sunnah. Lawan dari sunnah ini ialah bid'ah. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Ataupun dalam hadis yang lain, sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Itu dalam hadis 40 ni pun ada nanti. Berpeganglah kamu sungguh-sungguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk sesudahku. Sunnah khulafa' rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lain. Sementara itu, ulama fiqh berpendapat bahawa sesuatu yang diterima dari Nabi dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah. Imbangannya ialah wajib, haram, makruh dan mubah. Lawannya ialah bid'ah. Talak yang dijatuhkan dalam haid menurut mereka dinamakan talak bid'ah. Ulama Syafi'i mengatakan bahawa sunnah itu ialah sesuatu yang dipahalai orang yang mengerjakannya, tidak diseksai orang yang meninggalkannya. Okey. Jadi kesimpulannya, sunnah itu secara bahasa adalah jalan atau cara. So ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian sunnah menurut istilah, maka berbeza menurut istilah muhaddisin, ahlul hadis, iaitu segala apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, penetapan ataupun keadaan, lebih kurang sama maknanya macam hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah menurut ulama usul fiqh. Menurut ulama usul fiqh maknanya apa-apa sahaja daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, keadaan Nabi yang diambil dijadikan dalil sebagai hukum, maka itu namanya sunnah. Maksudnya di dalam sunnah ini ada wajib, sunnah, harus, makruh, haram, sah, batal, rukhsah, azimah, manik, syarat, sebab, semua ada. Itu maknanya sunnah menurut ulama usul. Apa sahaja yang diambil daripada Nabi dari segi perkataannya, perbuatannya, penetapannya dan keadaannya dijadikan dalil sebagai hukum. Dijadikan dalil untuk membuat hukum. Sama ada hukum itu wajib atau sunnah atau harus atau makruh atau haram ataupun syarat sah satu perkara ataupun sebab-sebab ataupun manik-manik, halangan-halangan ataupun sah atau batal atau rukhsah, keringanan atau azimah yang asal, semuanya dipanggil sunnah. Jadi kalaulah sesuatu perkara yang tidak ada kaitannya dengan hukum untuk kita melakukannya, contohnya Nabi kahwin lebih pada 4,
Itu kalau menurut muhadisin sunnah lah tu. Mana cerita tentang keadaan Nabi yang beristeri lebih berempat kan. Sunnah lah tu. Nabi pergi Mi'raj. Sunnah lah tu. Nabi kena belah dada. Sunnah lah tu. Itu semua yang berkaitan dengan ini semua sunnah menurut muhadisin. Tapi itu tidak dijadikan sebagai dalil untuk menjadikan hukum bagi perbuatan-perbuatan mukallaf. Kita tak boleh kahwin lebih pada 4. Kita memang tak mungkin lah. Tak disuruh pun pergi ke Mi'raj. Tak boleh pergi pun. Dan kita pun tak suruh belah dada dan sebagainya lah. Maknanya itu menurut muhadisin itu sunnah. Tapi menurut usul itu bukan sunnah. Maksudnya itu tidak diambil dijadikan hukum. Tapi dia ada sudut yang lain lah. Iaitu kita kalau dia sabit secara qat'i kita perlu beriktikad. Misalnya Nabi pergi Mi'raj, itu disuruh iktikad. Tak disuruh amalkan. Faham? Disuruh iktikad. Itu masuk bab lain, bab akidah. Okey, yang ketiga sunnah menurut fuqaha iaitu suatu tuntutan yang dituntut oleh syarak kepada mukallaf dengan tuntutan yang tidak mesti. Tuntutan yang tidak mesti iaitu hasilnya kalau dia buat dia dapat pahala, kalau dia tak buat tidak berdosa. Itu sunnah menurut fuqaha, menurut fiqh. Sembahyang sunat, puasa sunat kan, bacaan-bacaan sunat. Itu menurut ulama fiqh makna sunnah lain lagi. Kemudian ada lagi dalam sunnah-sunnah yang ditafsirkan, didefinisikan oleh ulama-ulama lain seperti ulama-ulama dakwah, ulama-ulama wa'izah, mau'izah, ulama tasawuf misalnya. Jadi ada yang membahagikan sunnah itu kepada 3, iaitu dipanggil sunnah surah, dia panggil. Sunnah surah. Nabi pakai jubah, Nabi berjanggut, Nabi pakai celak, Nabi pakai serban. Itu surah, gambaran Nabi. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, sirah. Sunnah sirah iaitu perjalanan hidup Nabi. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi bergaul dengan isteri, macam mana Nabi buat segala sesuatu lah. Itu namanya sirah. Sunnah sirah. Dan yang ketiga, sunnah sarirah. Sunnah sarirah iaitu akhlak Nabi, iaitu batin Nabi ataupun akhlak Nabi, sabarnya Nabi, syukurnya Nabi, qanaahnya Nabi, sangka baiknya Nabi, macam-macam lah, sopan santunnya Nabi, lemah lembutnya Nabi. Itu dipanggil sunnah sarirah, iaitu dalaman Nabi, akhlak Nabi SAW. Itu sunnah menurut ulama dakwah, ulama wa'izah dan sebagainya. Faham Itu makna sunnah. Seterusnya sikit lagi insya-Allah. Boleh ikut. Perbezaan antara hadis dengan hadis kursi. Perbezaan antara hadis dengan hadis kursi. Ataupun dia panggil hadis nabawi lah. Dia panggil hadis nabawi. Dalam kitab-kitab hadis didapati hadis kursi sebagaimana didapati dalam kitab ini pada hadis 37 dan 38. Ulama hadis mengatakan bahawa hadis kursi ialah perkataan Nabi yang disebut dengan mengatakan Allah bertitah atau berfirman. Disandarkan perkataan itu kepada Allah dan diriwayatkan daripadanya. Kesimpulannya hadis kursi ialah titah Allah yang disampaikan kepada Nabi dalam mimpi atau dengan jalan ilham. Lalu Nabi menerangkan apa yang disampaikan itu kepada umatnya dengan ibarat atau susunan perkataannya sendiri, serta menyandarkan kepada Allah. Sedangkan hadis-hadis yang lain tidak demikian itu. Hadis kursi ini dinamakan juga hadis ilahi atau hadis rabbani. Dan pernah pula dibezakan hadis kursi dengan yang lainnya, iaitu segala hadis yang bersangkut dengan kebersihan dan kesucian zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kebesarannya dan kemuliaannya. Contoh hadis kursi itu Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun. Wa iza kana yawmu sawmin ahadikum fala yarfasu wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Riwayatul Bukhari wa Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku.
dan aku akan memberi balasan dengannya, dan puasa itu perisai. Maka apabila seorang kamu berpuasa, janganlah ia memaki-maki, mencarut-carut, dan janganlah ia menghirup pikukkan. Maka jika dia dimaki oleh seseorang atau hendak dibunuhnya, hendaklah dia berkata, aku ini berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Allah Ta'ala, ana 'inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Riwayatul Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala, aku menurut persangkaan hamba-Ku dan aku bersamanya di mana saja ia sebut, yang ingat akan daku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia bagi saya tak sempat nak snap tu, tak apa, muka surat 11 satu hadis je. Jadi itu contoh hadis kursi. So di sini kita ada 3 jenis hadis lah. 3 jenis hadis, ataupun kita tak panggil lah 3 jenis 3 perkara lah kita kata. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis kursi, yang ketiga hadis nabawi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis kursi, yang ketiga hadis nabawi. Okey, Al-Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah. Lafaz dan makna daripada Allah. Yang kedua hadis kursi. Hadis kursi makna dari Allah, lafaz daripada Nabi. Allah ilhamkan makna, lafaz Nabi yang susun sendiri. Itu namanya hadis kursi. Yang ketiga hadis nabawi, lafaz dan makna daripada Rasulullah SAW sendiri. Itu antara pendapat ulama yang mudah untuk kita membezakanlah antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi dari sudut lafaz dan maknanya. Saya ulang, kalau Quran lafaz dan makna dari Allah, kalau hadis nabawi lafaz dan makna dari Rasulullah. Hadis kursi tengah-tengah, lafaz dari Nabi tapi makna dari Allah. Dan di dalam lafaz Nabi itu ada mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala. Ada dua, qala Rasulullah, qala Allah Taala. Ana 'inda zanni abdi bi. Contohnya lah yang saya bacakan tadi. Itu dipanggil hadis kursi. Itu kena tahu lah 3 Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Hadis kursi ni tak banyak. Ada ulama-ulama mengumpulkan kitab yang khusus yang meriwayatkan hadis kursi saja, ada kitab dia. Biasanya Allah Ta'ala akan kata, wahai hamba-Ku, ya abdi, utulubni, tajidni. Mesti ada, selalu macam tu. Allah Ta'ala akan sebut, wahai hamba-Ku, wahai hamba-Ku. Biasanya hadis kursi begitu. Faham 9.30. Nanti kita akan tajuk yang lain insyaAllah, masuk kepada istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis insyaAllah. Ada soalan setakat tu? Ada soalan? Cukup? Cukup Minta nasihat. Nasihat saya, patuhilah SOP. Okey, setakat itu saja apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.